Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera. Berita yang kita tunggu-tunggu, keputusan kerajaan Malaysia berkaitan dengan tuntutan waris Kesultanan Sulu sebanyak RM63 bilion kepada kerajaan Malaysia akibat daripada kegagalan kerajaan Malaysia, dikatakan gagal membayar pemisahan tahunan sebanyak 5.300 setiap tahun kepada kerajaan Kesultanan Sulu sejak 2013. Ini dia keputusan kerajaan Malaysia selepas dipertimbangkan oleh kerajaan. Yang pasti kamu selama ini tunggu-tunggu apa respon daripada kerajaan ataupun Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Hari ini saya mau sampaikan berita ataupun apa respon keputusan kerajaan Malaysia. Sama ada kita akan bayar 63 bilion tersebut ataupun kita akan menentang habis-habisan terhadap keputusan timbang tara tersebut. Ini keputusan dia dipetik dari berita harian online. Malaysia tidak iktiraf tuntutan timbang tara waris Sultan Sulu. Itu keputusan Malaysia. Ini berita penuh. Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan dibuat pihak mendakwa waris kepada Sultan Jamalul Kiram II melalui satu prosiding timbang tara antarabangsa di Madrid, Spanyol. Malah kerajaan tidak mengambil bahagian dalam prosiding timbang tara dikatakan itu kerana Malaysia sentiasa menegakkan dan tidak pernah mengenepikan kekebalan kedaulatannya sebagai sebuah negara berdaulat. Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan bersama menjelaskan perkara dalam tuntutan itu bukan bersifat komersil dan tidak boleh dibawa ke prosiding timbang tara. Malah perjanjian 1878 sendiri tidak mengandungi apa-apa peruntukan timbang tara. Kerajaan Malaysia ingin menekankan bahawa identiti pihak yang mendakwa waris yang melakukan tuntutan itu juga diragui dan belum disahkan, katanya hari ini. Mengulas lanjut, kenyataan sama berkata 14 Januari 2020, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang bersidang di Kota Kinabalu membuat keputusan tidak memihak kepada pihak yang menuntut dengan memutuskan perjanjian 1878 tidak mengandungi apa-apa peruntukan timbang tara. Dalam isu ini, penimbang tara tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyelesaikan perkara dibangkitkan dan Mahkamah Tinggi Sabah adalah forum neutral serta teratur untuk memutuskan apa-apa tuntutan berkenaan perjanjian 1878 itu, kata mereka. Kerajaan Malaysia sendiri sudah memfailkan permohonan untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan keputusan Mahkamah Tinggi Sabah itu di Mahkamah Tinggi Madrid di Spanyol. Bagaimanapun permohonan itu belum didengar, katanya. Kenyataan bersama ini merujuk laporan portal berita Spanyol bahawa kerajaan Malaysia diarah membayar sekurang-kurangnya AS 14.92 bilion atau bersamaan RM 62.59 bilion kepada waris Sultan Sulu. Ini susulan dakwaan pelanggaran perjanjian 1878 yang ditandatangani antara Sultan Sulu ketika itu dengan Baron de Overbeck dan Alfred Den, di mana Sultan Sulu menyerahkan buat selama-lamanya wilayahnya di Borneo Utara yang kini sebahagian Sabah. Sebagai balasan, Sultan Sulu serta warisnya diberikan uang serahan RM 5.300 setiap tahun. Bagaimanapun, susulan serangan bersenjata di Lahad Datu, bayaran itu dihentikan pada tahun 2013. Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Peguam Negara melalui kenyataan berkata kerajaan Malaysia menolak sepenuhnya final award bertarikh 28 Februari yang lalu yang dikeluarkan setampa. Katanya, walau apa keputusan pembatalan oleh Mahkamah Tinggi Madrid, pihak yang menuntut dalam cubaan mereka memintas keputusan ini tanpa pengetahuan kerajaan Malaysia sudah memperoleh perintah ex parte Tribunal di Grenade Instead di Paris, Prancis untuk mengiktiraf Partial Award of Jurisdiction dikeluarkan setampa pada 25 Mei 2020 yang dibatalkan akibat keputusan pembatalan. Berdasarkan perintah eksekuatur, setampa menukar ke tempat timbang tara ke Paris, Prancis untuk mengeluarkan final award, katanya. Susulan tindakan penuntut, kenyataan itu memaklumkan kerajaan Malaysia memfailkan satu rayuan terhadap perintah itu di mahkamah di Prancis dan berjaya memperoleh perintah ex parte bertarikh 16 Disember 2021 perintah penggantungan. Ia daripada Presiden pertama Mahkamah Rayuan Paris yang menggantung pelaksanaan perintah eksekuatur
di Prancis dan menghalang penuntut daripada bergantung kepada perintah eksekuatur itu. Bertentangan dan bercanggah perintah penggantungan itu, penuntut mengekalkan kedudukan dan pendirian bahawa perintah eksekuatur itu berkuat kuasa dan final word hendaklah dikeluarkan di tempat timbang tara di Paris, Prancis. Stampa bersetuju dengan permohonan penuntut dengan tidak mengindahkan kesan penggantungan perintah eksekuatur. Justru kesannya final word dikeluarkan Stampa pada 28 Februari lalu bukan sahaja mencabuli kekebalan kedaulatan Malaysia, tetapi tidak mempedulikan keputusan mahkamah di Madrid dan Paris. Kerajaan Malaysia dengan tegasnya, ini keputusan akhirnya, dengarkan baik-baik, Kerajaan Malaysia dengan tegasnya membantah final award dan mengekalkan pendiriannya untuk tidak mengiktiraf kesemua tindakan yang diambil Stampa dalam prosiding timbang tara yang dikatakan itu, serta semua keputusannya yang mana adalah tidak sah dari segi undang-undang, katanya. Inilah dia keputusan Kerajaan Malaysia terhadap tuntutan waris Kesultanan Sulu yang kononnya telah mendapat kemenangan di timbang tara di Madrid, Spanyol, dengan arahan supaya Malaysia membayar RM 63 bilion kepada waris Kesultanan Sulu itu. Walau bagaimanapun, Malaysia menolak dan tidak mengiktiraf tuntutan timbang tara waris Sultan Sulu tersebut atas beberapa faktor. Antara faktor yang telah dikatakan di sini adalah ini adalah mengenepikan kekebalan kedaulatan sebuah negara yang berdaulat, yakni Malaysia. Kita adalah negara yang berdaulat, negara yang amat berdaulat dan tidak mudah untuk kita dikotak-katikkan. Saya setuju dengan keputusan Kerajaan Malaysia ini untuk tidak mengiktiraf tuntutan tersebut kerana ini mengenepikan kekebalan kedaulatan kita. Selain daripada itu, seperti yang telah dikatakan di dalam laporan ini bahawa Kerajaan Malaysia juga mengatakan identiti pihak yang mendakwa waris yang melakukan tuntutan itu juga diragui dan belum disahkan. Bermaksud pihak yang menuntut kononnya waris Kesultanan Sulu ini pun belum lagi disahkan sepenuhnya dan juga diragui kesahihannya. Bukan saja oleh Kerajaan Malaysia juga, mungkin juga tidak ada pengesahan daripada sesiapa. Jadi diharap keputusan ini menjadi keputusan yang akan menjadi final keputusan terakhir daripada negara kita. Dan kita harap dengan keputusan ini juga kedaulatan negara kita dapat dikekalkan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.